Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ini adalah video perkongsian seterusnya di mana kita akan bercerita secara mendalam lah mengenai formation yang kita anggarkan kemungkinan besar Sabah FC akan gunakan untuk musim yang akan datang ni. Di mana pada video sebelum ini kita telah membincangkan 3-4-3. Kita berdiskusi mengenai pemain yang kemungkinan besar akan menjadi starting 11 atau pemain utama untuk mana-mana perlawanan Sabah FC, dan kita juga melihat mengenai depth squad Sabah FC sama adakah apa yang kita miliki sebanyak 28 player sekarang ni. Sekali lagi, kita sekarang yang berdaftar, yang ada dalam squad list tu belum berdaftar. Yang ada dalam squad list adalah 28 player, di mana kalau ikut pihak penganjur, kita boleh mendaftar sebanyak 30 player. Maksudnya ada 2 lagi slot yang masih kosong sekarang ni lah, sama ada akan diisi ataupun tidak. Itu yang kita masih menunggu di sini. So adakah pre-season ni perlawanan Kesuka FC tempoh hari dan next pre-season adalah menentang Buriram FC akan menentukan sama ada manajemen Sabah FC merasakan dianya perlu diisi oleh pemain yang seterusnya lah bagi melengkapkan depth squad Sabah FC ni. So kita akan tujuan video ini juga selain daripada melihat formasi starting 11, kita juga ingin melihat depth squad Sabah FC adakah ianya sesuai untuk kita, sesuai untuk mengharungi saingan bola sepak takraw kita yang akan datang ni. So okay guys, aku mulakan seperti biasa. Sekali lagi aku katakan ini adalah formation 4-4-2 yang ramai juga anda katakan, dan aku menganggarkan ini adalah squad list untuk starting 11 kita. Tidak ada banyak perbezaan daripada 3-4-3 tempoh hari, di mana sekali lagi aku menganggarkan Aidin, Tierney dan Kumaran akan berada di bahagian hadapan Sabah FC, dan begitu juga dengan bahagian tengah Sabah FC lah, Pelikanos dan juga Stu. So di sini kita menggunakan 4 defender sudah. So si Robinson ataupun si Jipun tidak dalam senarai ini, sudahlah aku menganggarkan dia akan menjadi pemain sub ataupun impact player lah dalam perlawanan Sabah FC, di mana Daniel Ting, Gaby, Dom dan juga Inham akan menjadi 4 barisan utama untuk mempertahankan kubu Sabah FC. So aku tidak bercerita mengenai goalkeeper pada video sebelum ni, dan sekarang aku ingin menyentuh bahagian goalkeeper pula. Aku merasakan memang akan ada rotation lah akan berlaku untuk bahagian goalkeeper ni, sebagaimana kita saksikan pada pada perlawanan sebelum-sebelum ni juga, di mana Demin dan juga Apek seringkali digantikan lah untuk menjaga gawang Sabah FC. Tapi dengan adanya lagi 2 additional goalkeeper Sabah FC ni, iaitu Ramzi dan juga Azlizan ni, again apa yang aku kongsi dengan kamu ni adalah berdasarkan squad list yang telah dikongsikan oleh Sabah FC. Itu siap. So sekiranya ada salah penempatan, salah nama tu, aku minta maaf. Sekali lagi, aku berdasarkan squad list yang diberikan oleh Sabah FC. So okay, so dengan adanya 2 lagi addition goalkeeper untuk Sabah FC, sekali lagi Azlizan dan juga Ramzi ni, aku menganggarkan mereka ni akan diguna pakai untuk perlawanan selain daripada Liga Super. Okey, contohnya seperti Piala Malaysia ataupun Piala FA. Lebih kurang macam tu. Pasal walau macam mana pun, mereka ni perlu diberi minit perlawanan juga di dalam mana-mana match yang bakal dilalui oleh Sabah FC lah. Okey, itu untuk kita punya backup goalkeeper lah. Tapi untuk 2 main goalkeeper kita, aku susah mau mengatakan siapa sebenarnya main goalkeeper kita ni, pasal dua-dua berkebolehan. Maksudku dua-dua tu adalah Demin dan juga Apek. Dua-dua berkebolehan, dua-dua sering kali juga digunakan. Minit permainan untuk kedua-dua pemain berdasarkan 2 musim sebelum ni pun cukup bagus. Tapi untuk masuk musim yang terbaru ni, aku merasakan ini sudah sampai masanya untuk Damien diberikan kepercayaan selaku first goalkeeper ataupun goalkeeper utama Sabah FC, dan Apek masih lagi boleh guna pakai as a replacement, dan juga untuk kira membimbing Damien lah untuk beliau memperbaiki lagi cara permainan beliau ataupun memberikan experience lagi kepada Damien. So di situ aku perhatikan. Bagi aku Damien pun tidak kurang juga hebatnya lah untuk penjaga gawang, especially saving penalty dia pun, red saving penalty dia memang cukup bagus lah Damien ni. Itu yang aku suka lah things about Damien ni. So okay guys, itu adalah aku anggarkan starting 11 untuk Sabah FC sekiranya formation 4-4-2 digunakan. Dan sekarang kita beralih untuk melihat depth squad
Sabah FC. So ini aku sudah masukkan ke semua on-field player. Tolak penjaga gol lah. Pasal again penjaga gol bagi aku ganti sekali siapapun bagi aku tidak masalah. Tapi apa yang lagipun goalkeeper dia punya depth memang cukup bagus sekarang ya. Ada 4. Aku katakan sekali lagi. Dan sekali lagi guys, ini adalah semua player on field termasuk sub. Aku letakkan di atas padang seperti biasa. Merah adalah ramalan starting 11 aku. Manakala hijau tu adalah sub player lah untuk Sabah FC. Tidak melihatkan perbezaan yang cukup besar untuk Sabah FC, especially di bahagian pertahanan. Kalau kamu tengok di situ, memang ada one each lah untuk pengganti di bahagian left dan juga right back Sabah FC. Untuk pertahanan Sabah FC, dia 2 berbalas 3. Lebih kurang macam tu. So, aku merasakan Richie, Robinson dan juga Zack ni, sekali lagi aku nak pasti sangat di mana Richie dan Zack ni akan ditempatkan. So buat setakat ni aku menganggarkan mereka berada di bahagian center back. Tapi sekiranya ini berlaku, aku masih lagi mengatakan yang center back kita belum ada mempunyai depth squad yang cukup bagus. At least untuk formation 4-4-2 ni, kita menggunakan 2 center back. Bagi aku at least ada satu lagi additional center back as a backup. So pasal aku mau untuk 2 bahagian ni at least ada 2 dia punya rotation lah. Lebih kurang macam tu. Kerana kalau kita tengok pun bahagian Sifu ni aku menganggarkan sajalah. Kalau kita tengok bahagian midfield, kita lebih kurang ada 2 rotation untuk bahagian ni. Untuk bahagian hadapan saja striker kita ada 3 rotation. Bahagian kemarin ada 2 rotation. Bahagian Tierney ada 2 rotation. Ada 1 rotation. Tapi sekali lagi aku boleh mengatakan Sifu ataupun Darren Lock boleh juga berada di position ni, membuatkan bahagian striker kita depth squad dia masih lagi bagus. Ada 2 pemain yang boleh diharapkan. Itu yang aku perhatikan lah. So bercerita kembali mengenai pertahanan Sabah FC ni, sekali lagi aku masih mengatakan untuk depth squad pertahanan masih agak kurang, especially sekali lagi aku sentuh untuk formation 3-4-3, untuk formation 4-4-2 ni, bahagian right back kita masih lagi kekurangan individu yang boleh dipercayai dan juga boleh mengekalkan momentum permainan di bahagian right back ni lah. So kalau macam mana pun, again Harit ni, kalau siapa-siapa tahu, aku minta tolong anda untuk mengetahui lebih lanjut situasi Harit ni sebenarnya, kerana kita tahu Harit ni sebenarnya adalah bahagian hadapan, especially right wing. Tapi sekali lagi dalam squad list Sabah FC, dia telah disenaraikan selaku defender. That's why kenapa aku menganggarkan dia akan bergandingan dengan, bekerjasama dengan Ingham lah untuk bahagian right back ni. Dan kalau kita tengok di sini juga, seperti biasa, Sifu boleh juga digunakan selaku right back. Tapi kamu tahu pendapat aku mengenai Sifu, kenapa aku tidak mahu melihat dia beraksi di sini? Kerana potensi dia untuk berada di bahagian midfield, sama ada center midfield ataupun attacking midfield, adalah bagi aku cukup lebih sesuai untuk diguna pakai berdasarkan persembahan sewaktu menentang Kasuka FC tempoh hari. Di mana apabila dia berada di depan, chances dia untuk menjaringkan gol cukup bagus. So sekali lagi guys, bagi pandangan aku, seperti mana juga 3-4-3, 4-4-2 pun menunjukkan di sini bahawa kita punya starting 11 cukup bagus. Tapi yang aku risaukan di sini adalah depth squad dan rotation kita di bahagian center back sekali lagi, dan juga di bahagian right back. Di mana sekali lagi aku mengharapkan 2 slot yang masih lagi boleh diisi pemain untuk persiapan Sabah FC ini diisi dengan sebaiknya oleh 2 position yang aku mengharapkan tadi. Tak kisahlah import kah, local kah, yang penting 2 individu tersebut, right back dan juga center back, perlu diisi dengan sebaiknya lah. So okay guys, itu adalah perkongsian aku, congakan aku. Sekali lagi, ini bukan confirm akan digunakan oleh Sabah FC. Sebaliknya, aku memerhatikan berdasarkan squad list Sabah FC, penempatan pemain Sabah FC, dan juga on paper anggaran aku apa yang mungkin akan dilakukan Sabah FC, dan seterusnya depth squad untuk Sabah FC lah. Jadi bagaimana pula pendapat anda untuk perkongsian aku ni? Aku juga ingin tahu, mungkin anda boleh berfikiran lebih logik daripada aku. Tapi Sifu ni, kalau boleh jangan sentuh Sifu ni berada di right back. Itu sebenarnya aku mau cuba elakkan. Letakkan pendapat anda di ruang komentar bawah. Bertemu lagi video seterusnya guys. Assalamualaikum.